Pada akhir zaman seperti zaman ini, yang mana dipenuhi dengan pelbagai cobaan, yang mana dipenuhi dengan pelbagai cabaran, yang mana diberikan nafsu syahwat untuk lakukan apa sahaja yang dimahukan tanpa ada halangan ataupun tanpa kesusahan. Ini zaman kita hidup. Nak ikut hawa nafsu tanpa ada halangan dan juga tanpa ada kesusahan. Mudah. Nak berjudi, online boleh berjudi. Nak buat apa-apa perkara yang haram daripada hujung jari nama dia. Nak atau tak nak sahaja. Orang tak tahu. Nak buat satu benda yang haram, kalau dia singgah dekat tempat dia, dia keluar daripada bandar dia pergi mana-mana. Dia lakukan, dia balik, orang tak tahu. Keluarga sendiri tak tahu. Dan seterusnya. Allah Subhanahu wa ta'ala selamatkan kita, wahai tuan dan puan. Masih sayang kepada kita, letakkan kita di satu tempat, memuji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memperbanyakkan selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan begitulah hal keadaan umat yang mana dipesan oleh ulama, para awliya dan salihin dari zaman ke zaman. Kalau tak jumpa guru mursyid, maka lazimilah selawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sir, rahsia selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila dia suka berselawat bersendirian, dia akan dapati, dia akan perlahan-perlahan kenali jamaah melakukan selawat bersama, pasti dia suka. Bila dia mendapati jamaah melakukan selawat bersama, perlahan-perlahan, satu demi satu, waktu demi waktu, maka Allah akan datangkan guru mursyid untuk mendidik kita, mendekatkan kita kepada Allah, bahkan merapatkan kita, mengakrabkan hubungan kita juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini rahsia dia. Kalau pergi sini sana tak jumpa guru mursyid, lazimi selawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasti satu hari nanti akan jumpa. 100%. Kemudian kita ini, wahai rakyat Malaysia, antara manusia yang paling beruntung sekali cara kita masuk Islam. Di atas tangan ulama dan awliya salihin, yang mana mereka itu datang dari negeri Hadramaut. Bukan itu sahaja, tetapi mereka ahlul bait, keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada hari ini kita dimuliakan oleh Allah, duduk di dalam satu majlis bersama mereka. Mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan kita bersama-sama dengan mereka di dunia, dikumpulkan dengan mereka dan atuk mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Amin. Bukan setakat itu, kalaulah di antara ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pelbagai, Sadat Al-Ba'alawi khususnya, guru-guru kita daripada keturunan Bani Alawi, ataupun yang kita panggil sebagai para habaib urfan, itu mereka, pegangan mereka tiada yang lain. Nasab mereka sudah tiada lagi diragukan. Kalau ada yang manusia ragukan nasab mereka, itu namanya Masya Allah, dia punya tahap ketidaktahuan dia terhadap ilmu itu terlalu dahsyat. Kalau ada orang cuba nak meragukan, bahkan antara nasab yang paling kuat disabitkan di dunia
oleh pelbagai ulama di serata dunia. Bukan itu sahaja, mereka punya nasab dah terus kepada Rasulullah SAW. Ilmu mereka satu dari satu demi satu habaib, satu habib ke satu habib yang lain, bersambung ilmu mereka sehingga kepada baginda Rasulullah SAW. Tak cukup itu tuan dan puan. Contohnya kita lihat guru kita yang masyhur pada zaman ini, Al-Habib Umar bin Hafidh. Contohnya, kita ambil satu contoh. Dia itu satu orang alim, allamah, bukan alim biasa. Kemudian satu orang wali, satu orang saleh, satu orang da'i, pendakwah, arif billah. Bukan dia seorang tuan dan puan. Bapak dia sedemikian. Bukan bapak dia sahaja, atuknya sedemikian. Atas daripada atuknya, moyang dia sedemikian, buyut dia sedemikian. Setiap satu daripada mereka sampailah ke Sayyidina Al-Husain, anak Rasulullah SAW, Fatimah Zahra, sampai Rasulullah SAW. Setiap satu daripada mereka alim, al-allamah, salih, wali, da'i ilallah, arif billah. Ini nasab suci murni. Ini guru-guru yang kita ada. Tak ada satu pun daripada nasab dia terputus ataupun tertukar. Ini bukan orang alim, atau ini bukan orang saleh, atau ini bukan pendakwah. Tak ada. Ini pemberian besar daripada Allah Subhanahu. Duduk satu majlis dengan mereka, dapat penglihatan, pandangan, nazrah daripada mereka, barakah yang besar. Sebab itu banyak orang tengok gambar saja mata pun dah sejuk, hati pun dah sejuk. Tengok gambar, tak faham bahasa Arab, dengar saja aku tak faham. Tapi tak apa, para awliya kerja mereka sedemikian. Tak faham bahasa tak ada masalah, kerana mereka berkata-kata daripada hati, dia akan masuk ke dalam hati. Dia tanamkan benih-benih as-sulh ataupun as-salah. Tanam benih tersebut, tanam benih ilmu, tanam benih mahabbah, tanam benih taubah. Maka jadilah seorang itu lebih saleh, lebih belajar ilmu, lebih tambah mahabbah. Benih itu tumbuh di dalam hati dia, tak perasan. Benih ni bila tumbuh, dia ambil masa ataupun tidak? Ambil masa, ambil bulan, ambil maka bertahun. Nak jadi pokok, nak berbuah, kita tak tahu tuan dan puan. Ini kerja para awliya dan salihin. Hal urusan mereka, bukan hal urusan kita. Beli ditanam benih, lepas 5-6 tahun kita nampak, kita bandingkan balik kehidupan daripada sebelum kita kenal ini orang, dan daripada detik kita kenal dia sampai sekarang, Masya Allah, rupa-rupanya ada banyak perubahan ya? Ada banyak penambahbaikan, ada banyak Masya Allah. Nah, ini kerja para awliya dan salihin. Ini kerja para awliya dan salihin. Bukan itu sahaja tuan dan puan. Nafasnya seorang wali itu boleh menghidupkan satu negeri. Satu negara pun boleh kalau nak. Lebih daripada satu negara pun boleh. Kita lihat, apabila satu orang alim atau satu orang saleh nak datang, berikan ceramah, berikan nasihat, belum sampai semua orang dah sibuk bergerak, melakukan persiapan untuk datang ke majlis ilmu, dengan pakaiannya, dengan kenderaannya, dengan persiapannya. Pelbagai, bahkan kerajaan-kerajaan semua digerakkan. Apa yang dibuat? Dia sudah jaga hubungan dia sama Allah Subhanahu wa ta'ala puluhan tahun. Dia sampai sahaja negeri, dia bernafas, dia sebut Alhamdulillah. Allahumma inni as'aluka khaira hadzal bilad wa khaira ma fiha wa khaira ma jubilta 'alaiha. Masya Allah, Allah datangkan dengan banyak kebaikan. Semua orang mula bergerak menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat muka satu orang saleh. Antara tanda orang itu saleh adalah
atau satu orang wali, kita lihat wajah dia, kita teringat kepada Allah Subhanahu. Nak menipu, tengok wajah orang saleh, tak jadi tipu. Nak ikut nafsu syahwat, buat perkara yang bukan-bukan, tengok wajah orang saleh, tak jadi. Nampak tak? Walaupun dia tiada berhadapan dengan kita, walaupun berjauhan, tengok gambar pun telah mendatangkan ke dalam hati kita apa? Ketakwaan kepada Allah Subhanahu. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Ini Allah sendiri yang sebutkan di dalam Al-Quran. Apabila disebutkan nama Allah, maka bergoncang hati. Sebab itulah sebahagian daripada muhibbin meletakkan gambar para ulama, para awliya dan salihin di rumah mereka. Untuk apa? Lihat, kenal, ajar anak-anak mereka siapa ini orang alim, siapa kekasihmu yang sebenar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajarkan daripada kecil mahabbah. Ini saja satu perkara yang akan membawa kita benar-benar selamat di akhirat dan masuk ke dalam syurga. Masuk dalam syurga kalau masuk sendiri, dia tak masuk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adakah dia capai segala apa yang dimahukan? Tak ada makna. Tiada makna. Para sahabat itulah yang mereka khawatir. Itulah yang mereka takut. Masuk syurga kalau tak ada Rasulullah, apa guna? Apa makna? Apabila sahabat tersebut dia nangis, Rasulullah tanya kenapa? Kata, ya Rasulullah, siapalah engkau dan siapalah kami, pastilah engkau telah dijanjikan syurga. Kami ini bagaimana hal kami? Mungkin masuk neraka, mungkin masuk syurga. Kalau masuk syurga pula bukan sama darjat dengan syurgamu ya Rasulullah. Anta ma'aman ahbabta. Engkau akan bersama-sama dengan siapa engkau kasihi, kata baginda Rasulullah. Selesai masalah. Itu yang dia nak tahu. Itu yang penting. Yang penting dia nak masuk syurga bersama-sama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tinggalkan kita beberapa perkara. Rasulullah tinggalkan kepada kita Al-Quran. Rasulullah tinggalkan kepada kita ahlul baitnya. Rasulullah tinggalkan kepada kita sunnah-sunnahnya. Di dalam Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dua perkara yang mana apabila engkau pegang, engkau tak akan sesat selama-lamanya. Di dalam Sahih Muslim, satu, kitabullah wa idrat ahl baiti. Kitab Allah dan juga keturunan ahlul baitku. Idrat ini dia ada makna tertentu, maknanya pertalian. Wa innahuma, dan sesungguhnya kedua perkara tersebut, yaitu Al-Quran dan juga ahlul baitnya, lan yaftariqa hatta yarida alayyal haud. Takkan berpisah dua perkara tersebut sampailah jumpa dengan aku dekat hatta yarida, maknanya sampai datang mengambil minum aku dekat mana? Dekat haud. Haud, telaga daripada telaga Kauthar, daripada syurga, air mau minum. Masuk syurga banyak kerja nak buat. Satu kali minum dah tak payah minum lagi selama-lamanya. Tapi kita bukan nak minum sahaja, nak minum daripada tangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barulah sempurna minuman. Barulah sempurna minuman dan percaya. Begitulah hal keadaan kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh lepas daripada berpegang kepada manhajnya ahlul bait. Yang sebahagian kata kitabullah wa sunnatih, kitab Allah dan juga sunnat Rasulnya. Sunnat Rasulih, itu betul hadis tersebut, tetapi dua hadis ini ada makna yang bergabung, yaitu Quran dan sunnah. Kita akan dapati mengalir amalan tersebut di dalam ahlul bait keturunan baginda Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita bersama mereka insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menanam mahabbah ta'zim kepada mereka di dalam hati kita insya-Allah, agar sebagaimana kita ta'zim mereka di dunia, Allah simpan pahala dan ganjaran tersebut kita dita'zimkan bersama dengan mereka di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita ini semua manusia bertaubat insya-Allah, diampunkan dosa kita, diletakkan kita pada jalan yang lurus agar tidaklah kita terpesong di akhirat nanti. Kita minta Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan semua amalan yang kecil dan besar ini makbulah inda rabbil alamin, dan juga tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengambil kira daripada dosa-dosa kita, bahkan diampunkan jumlatan seluruhnya, dan juga diubahkan segala kejahatan kepada kebaikan insya-Allah, dan juga dipilih kita bersama dengan awliya dan salihin perjalanan dalam hidup ini. Diberikan kepada kita ilmu dan taqwa agar dapat kita mengikut jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh mahabbah dan juga wafa kepada apa yang telah kita janjikan sejak ajal lagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi ganjaran yang besar insya-Allah, khususnya kepada tuan punya makan, tuan punya tempat yang mana telah memberikan tempat untuk berzikir kepada Allah, mahabbah kepada Rasulullah, diberikan balasan yang baik pada setiap perkara yang dilakukan insya-Allah, dan juga diperbanyakkan lagi rezeki di dunia, dan juga diberikan rezeki besar di akhirat nanti insya-Allah. Dan khususnya juga kepada kumpulan Maulid Arba'in, kumpulan ahli qasidah, jemputan tetamu-tetamu yang dijemput yang mulia, penceramah-penceramah daripada duat dan juga asatidzah, para habaib, para masyayikh, agar Allah Subhanahu wa taala pelihara mereka semua insya-Allah, dibimbing mereka ke jalan yang benar terus-menerus insya-Allah, diberikan kekuatan, kesihatan dan juga kesabitan di dalam perjuangan dakwah ilallah Subhanahu wa taala. Kita minta Allah Subhanahu wa taala insya-Allah, khususnya bagi saudara mara kita di Palestin, agar Allah Subhanahu wa taala menanamkan kesabaran yang kuat di dalam diri mereka insya-Allah, mengeluarkan mereka daripada kesusahan di dunia dan juga akhirat nanti insya-Allah, menjadikan setiap kesusahan yang mereka lalui itu sebagai balasan, sebagai ganjaran besar di akhirat nanti, dan agar Allah Subhanahu wa taala kembalikan balik kepada semua umat Islam kekuatan, kesatuan dan juga kemegahan. Tiada yang lain melainkan meninggikan kalimah Allah Subhanahu wa taala. Kita minta Allah Subhanahu wa taala bagi kita semua insya-Allah, dan khususnya juga bagi kepada kedua ibu bapa kita ataupun atau nenek kita atau guru-guru kita yang telah meninggal khususnya, agar Allah Subhanahu wa taala luaskan kubur mereka, menjadikan mereka daripada hamba-hamba yang terpilih, diampunkan bagi mereka apa jua dosa mereka, dicucuri rahmat ke atas kubur mereka insya-Allah, diluaskan kubur, diberikan keterangan dan juga diletakkan tetamu-tetamu dan hidangan-hidangan daripada syurga insya-Allah, diberikan kewangian-kewangian syurga insya-Allah, menjadikan kubur mereka itu daripada taman-taman syurga dan bukan daripada lubang api neraka. Allah Subhanahu wa taala berikan kita semua husnul khatimah. Allah berikan kita semua husnul khatimah. Allah berikan kita semua husnul khatimah, yang mana pada akhir kalam di dalam hidup kita semua kita ucapkan ikut selepas saya, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaiha nahya
وعليها نموت وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.